Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Firdaus Abdullah bersama rakan-rakan kumpulan 2, Izyan Izzati Salikan, Andom Syam Cik Din, Muhammad Firdaus Muhammad Karim dan Muhammad Amir Fahmi Sadli telah memilih tema pendidikan untuk semua bagi perbentangan kali ini. Fokus perbincangan kami ialah pendidikan inklusif untuk murid-murid berkeperluan khas di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada hari ini, kita mulakan perbincangan dengan melihat kepada pengenalan serta definisi bagi pendidikan inklusif dan murid berkeperluan khas. Seterusnya, kita akan melihat pelaksanaan program pendidikan inklusif dan kepentingan pendidikan inklusif di Malaysia. Kita juga akan bincangkan mengenai pelaksanaan Zero Reject Policy sebelum melihat isu dan cadangan penambahbaikan pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan aspek-aspek berikut. Pertama, penjawatan. Kedua, guru pendidikan khas. Ketiga, guru arus perdana. Keempat, komitmen pentadbir. Dan akhir sekali, kelima, infrastruktur dan juga peralatan. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang telah dilancarkan pada Oktober 2011 bagi mengkaji sistem pendidikan negara secara menyeluruh demi pertama, meningkatkan aspirasi negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21 dan kedua, menjadikan pendidikan terbaik untuk semua murid termasuk murid berkeperluan khas. Ini merupakan langkah penting agar semua kanak-kanak tanpa mengira kaum, latar belakang, status ekonomi dan kecacatan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses kepada pendidikan termasuk kanak-kanak kurang upaya. Terima kasih Firdaus. Hai, saya Izyan Izzati. Baiklah. Siapakah yang dikatakan sebagai murid berkeperluan khas? Mereka adalah murid yang diperlakukan oleh pengamal perubatan atau ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau swasta sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan. Terdapat banyak ciri-ciri murid bermasalah pembelajaran melalui ciri fizikal, intelek, sosial dan peribadi. Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka, namun mereka mungkin akan mempunyai tindak balas yang berbeza dalam strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Bagaimana pula dengan pendidikan inklusif? Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif? Perkataan inklusif merupakan perkataan terbitan bahasa Inggeris, inklusif, yang bermaksud merangkumi. Ismail Mohtar dan Hanafi 2012 memberi takrifan inklusif dalam bidang pendidikan sebagai proses pengintegrasian murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah biasa. Pendidikan inklusif perlu dilaksanakan atas dasar pendidikan di Malaysia kerana merangkumi keperluan kesamarataan hak asasi, keperluan pendidikan berkualiti dan keperluan sosial seseorang kanak-kanak khas tersebut dengan memberi pengkhususan kepada aspek kognitif dan sosial. Berdasarkan Konvensyen Sama Langkah pada tahun 1994, satu persetujuan bersama telah dicapai bagi menjayakan pendidikan inklusif. Dakar World Education Forum pada tahun 2000 menjelaskan kepentingan sistem inklusif dalam pendidikan dan bersifat fleksibel terhadap keadaan dan keperluan murid. Convention on the Rights of Persons with Disabilities United Nations 2006 menegaskan bahawa murid berkeperluan khas mempunyai hak untuk pendidikan tanpa diskriminasi pada setiap tahap
menerusi pembelajaran sepanjang hayat. Saya akan serahkan kepada sahabat saya, Anun Syam. Terima kasih, Izzy. Saya teruskan. Program pendidikan inklusif dapat disimpulkan sebagai program yang ditawarkan kepada MBK untuk belajar bersama-sama rakan mereka yang tipikal di dalam bilik darjah yang sama untuk menikmati semua kemudahan belajar dalam keadaan normal tanpa mengira kaum, latar belakang, status ekonomi dan ketidakupayaan. Objektif PPI ini adalah untuk memastikan MBK mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan, membina keyakinan diri MBK bagi mencapai potensi yang optimum, memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka dan meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Pendidikan inklusif terbahagi kepada dua jenis, penuh dan separuh. Pendidikan inklusif penuh ialah apabila MBK yang terpilih akan mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid biasa. Sebagai contoh, murid A akan berada dalam kelas tahun 3 Zamrud dari awal pagi hingga tamat waktu sekolah. Pendidikan inklusif separa iaitu apabila MBK yang terpilih akan mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja. Sebagai contoh, murid B hanya akan berada dalam kelas tahun 2 Nilam ketika waktu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Okey, kita lihat bersama, ini adalah keratan akhbar daripada Utusan Malaysia bertarikh 27 Oktober 2017 bertajuk Pendidikan Khas Realisasi Matlamat Inklusif. Dan dalam keratan akhbar ini mengatakan terdapat 5,884 sekolah harian yang melaksanakan program pendidikan inklusif sekarang untuk tahun 2017. Terima kasih kepada Puan Anun atas perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan lihat dan cuba telusuri pelaksanaan Zero Reject Policy. KPM melaksanakan Zero Reject Policy secara berperingkat bermula tahun 2019 bagi MBK berpandukan kepada Akta 550. Kedua, KPM menegaskan bahawa MBK juga berhak untuk menerima pendidikan wajib di peringkat sekolah rendah. Ketiga, MBK berhak untuk menerima pendidikan yang selari dengan ketidakupayaan mereka. Dan yang terakhir, mereka diberi pilihan terhadap persekolahan pendidikan khas iaitu SPK, program pendidikan inklusif PPI atau program pendidikan khas integrasi PPKI. Seterusnya, pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Surat pelaksanaan Zero Reject Policy bagi memberikan akses pendidikan kepada murid berkeperluan khas iaitu MBK mulai tahun 2019 iaitu KPM. Dan secara tidak langsung telah diedarkan kepada semua JPN dan disebar luas kepada PPD untuk makluman pelaksanaan. Melalui arahan ini, PPD mengambil tindakan seperti yang berikut. Pertama, meluluskan semua permohonan persekolahan MBK yang memohon melalui sistem permohonan atas talian iaitu SPAT untuk kemasukan ke sekolah. Yang kedua, menerima dan meluluskan permohonan baharu bagi pendaftaran persekolahan MBK setelah memberi hikmat nasihat berhubung pilihan persekolahan kepada ibu bapa ataupun penjaga MBK. Yang ketiga, mengubah kelas ke tingkat bawah, membenarkan MBK menggunakan tandas guru sekiranya tiada tandas mesra OKU dan menyediakan ram mudah alih. Yang keempat,
memastikan guru menyediakan rancangan pendidikan individu iaitu RPI bagi semua MBK. Berita Harian 5 Januari 2019 berkenaan dengan Zero Reject Policy memberi peluang OKU ke sekolah. Dapat disimpulkan, dengan pelaksanaan Zero Reject Policy ini akan memberi peluang kepada MBK dalam pembelajaran. Kedua, mereka tidak akan diabaikan dengan murid aliran perdana yang lain. Ketiga, dengan wujudnya Zero Reject Policy ini sangat baik diwujudkan untuk mereka belajar dan bersaing secara sihat dalam pendidikan. Dalam kerata akhbar tersebut, ada mengatakan kerajaan sedia guru pendidikan khas khusus dan juga tambahan kelas. Ini secara tidak langsung akan memberi peluang kepada masyarakat dan juga celik akal kepada masyarakat terhadap anak-anak berkeperluan khusus iaitu MBK. Mereka juga berhak untuk belajar. Dengan adanya guru terlatih dalam MBK ini, mereka juga akan memahami atas kehendak dan juga keperluan MBK itu sendiri. Terima kasih kepada Amir Fahmi. Saya Firdaus akan menerangkan tentang perjawatan. Jumlah guru MBK tidak mencukupi. Keperluan guru MBK semakin meningkat dengan peningkatan jumlah MBK. Mari kita lihat isu yang pertama berkaitan penjawatan dan keperluan guru pendidikan khas. Terdapat keperluan untuk menyediakan guru MBK yang mencukupi bagi menampung jumlah murid yang tinggi. Guru pendidikan khas tidak mencukupi di serata negara sejajar dengan kenaikan jumlah MBK apabila Zero Reject Policy dilancarkan atau dipanggil sebagai ZRP. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas KPM, Dato' Dr. Yasmin Hussein berkata, ketika ini sejumlah 18,000 guru pendidikan khas sedang berkhidmat di kira-kira 8,579 sekolah, iaitu di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan yang menawarkan pendidikan khas. Jumlah itu memang diakui tidak cukup untuk menampung keperluan kira-kira 87,000 murid berkeperluan khas ketika ini. Pada 31 Oktober tahun lalu, sejumlah 83,598 murid berkeperluan khas direkodkan dan setakat hari ini sejak pelaksanaan ZRP, kita sudah terima pertambahan pendaftaran 3,038 murid berkeperluan khas. Hal ini mengundang masalah yang lebih besar apabila PPI dijalankan di kelas aliran perdana. Walaupun kelihatan seperti tiada masalah yang timbul kerana menggunakan jumlah guru sedia ada bagi aliran perdana sekolah, tetapi sokongan dan bantuan daripada guru pendidikan khas adalah amat kritikal. Isu satu, iaitu cadangan. Menambah bilangan pengambilan pelajar program ijazah sarjana muda, perguruan option pendidikan khas mengikut unjuran keperluan. Yang kedua, melaksanakan pengambilan guru pendidikan khas secara kontrak atau guru interim. Yang ketiga, melaksanakan program intervensi tambah option iaitu PITO ataupun PITO, pendidikan khas kepada guru arus perdana. Kajian akan datang. 1. Keberkesanan pengambilan guru pendidikan khas secara kontrak atau guru interim. 2. Keberkesanan program intervensi tambah option PITO, iaitu pendidikan khas dalam mengatasi masalah kurang guru. Isu yang kedua berkaitan guru pendidikan khas yang kurang mahir. Terdapat beberapa faktor bagi masalah ini. Antaranya adalah seperti kurang berpengalaman, kurang minat ditempatkan ke pusat yang berlainan dengan kelulusan. Seperti contoh, guru tersebut
mempunyai kemahiran mengajar Braille tetapi ditempatkan pula ke sekolah ketidakupayaan mendengar. Selain itu, mereka ini walaupun sudah terlatih bagi sesuatu bidang, dek kerana perkembangan dunia pendidikan yang semakin pesat, perkembangan ilmu juga turut berlaku. Oleh demikian, ilmu dan kemahiran sedia ada juga sudah ketinggalan dan tidak lagi signifikan. Bagi isu 2, cadangan-cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut. Pertama, menambah baik kandungan khusus guru dalam bidang pendidikan khas, memastikan latihan dalam perkhidmatan sentiasa dirancang dan dijalankan, mewujudkan iklim mesra pendidikan dengan tidak memberikan tekanan kepada guru inklusif dan menambah baik PDP-PPI melalui penilaian berbentuk interaksi seperti soal jawab. Bagi kajian akan datang, kepuasan guru pendidikan khas tentang latihan dalam perkhidmatan atau kandungan khusus guru dalam bidang pendidikan khas. Dan kedua, kajian keberkesanan PPI dan keyakinan guru pendidikan khas tentang PDP-PPI. Saya serahkan seterusnya kepada rakan yang lain. Terima kasih Firdaus. Saya Izzy Izzati akan menerangkan isu kita yang ketiga pada hari ini. Isu seterusnya yang akan kita lihat ini adalah berkaitan guru akademik biasa di arus perdana yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Terdapat guru arus perdana yang ditugaskan oleh sekolah untuk mengajar di dalam kelas pendidikan inklusif yang tidak mempunyai pengetahuan atau pengalaman asas berkaitan pendidikan khas serta kaedah pengendalian murid berkeperluan khas. Terdapat juga sesetengah sekolah yang tiada guru terlatih dan sumber dalam bidang pendidikan khas menyebabkan semua tanggungjawab dalam hal berkaitan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh guru akademik biasa yang tidak berpengalaman. Hal ini akan mengundang masalah yang lebih besar apabila guru dalam kelas tidak menggunakan rancangan pengajaran individu RPI yang berfokus kepada murid berkeperluan khas, ataupun mereka tidak menggunakan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid berkeperluan khas tersebut, atau apabila mereka kurang menerapkan nilai serta kemahiran berfikir yang sesuai dengan murid berkeperluan khas tersebut. Guru arus perdana juga kerap diasak dengan tanggungjawab untuk menghabiskan sukatan mengikut masa. Ini mengakibatkan mereka gagal memberi sepenuh tumpuan kepada murid berkeperluan khas yang berada dalam kelas inklusif itu. Antara cadangan yang diutarakan bagi menangani masalah adalah yang pertama, meletakkan guru-guru resos yang boleh membantu guru mata pelajaran di kelas pendidikan inklusif berkaitan murid berkeperluan khas. Guru resos ialah guru pendidikan khas yang ditempatkan di sekolah harian biasa yang mempunyai program pendidikan khas integrasi atau PPKI. Guru resos akan menjadi sumber rujukan kepada guru arus perdana untuk mendapatkan maklumat lanjut. Yang kedua, guru berpengalaman boleh membantu dalam pembinaan rancangan pendidikan individu untuk setiap murid berkeperluan khas di dalam pendidikan inklusif. Aktiviti ini boleh diadakan secara berkala, terutama pada awal tahun untuk tujuan penyelarasan dan penyesuaian. Yang ketiga, menjalankan latihan atau program perkembangan staf pendidikan khas untuk memberikan keyakinan kepada guru kelas biasa berinteraksi dengan murid kelas khas. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah dengan membawa guru ke kelas pendidikan khas sebagai pendedahan awal. Antara kajian akan datang yang boleh dibuat berdasarkan masalah ini termasuklah: yang pertama, kajian mengenai tahap keyakinan guru arus perdana dalam melaksanakan pengawalan kelas murid berkeperluan khas. Dan yang kedua, kajian keberkesanan penggunaan rancangan pendidikan individu ataupun RPI dalam kelas pendidikan inklusif. Seterusnya saya akan serahkan kepada Anun Syam. Terima kasih Izian.
Isu seterusnya adalah isu yang dominan dan selalu terjadi di sekolah, komitmen pengetua dan guru besar selaku pentadbir di sekolah. Sesetengah pengetua, guru besar dan guru tidak menerima secara positif penempatan murid-murid berkeperluan khas di sekolah-sekolah mereka dengan anggapan bahawa ia boleh menjejaskan prestasi sekolah dalam peperiksaan dan ia juga menambah bebanan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Pentadbir juga mudah mempunyai anggapan bahawa kerja dan tanggungjawab guru pendidikan khas adalah mudah, senang dan ringan, menyebabkan mereka diberi tugasan atau jawatan lain. Ini membuatkan guru pendidikan khas di sekolah tidak dapat memberi sepenuh fokus mereka kepada MBK dan murid yang terlibat dalam PPI. Berikut adalah cadangan mengenai komitmen pentadbir. Pertama, pentadbir perlu diberi latihan perkhidmatan berkenaan pendidikan inklusif seperti kemahiran pengurusan murid inklusif. Yang kedua, memberi pendedahan kepada pentadbir dan guru berkenaan kepentingan untuk memenuhi misi Kementerian Pendidikan Malaysia dan dasar pendidikan kebangsaan. Dan yang seterusnya ialah slot latihan khas ketika NPQEL kepada pentadbir sekolah sebagai persediaan agar dapat mengurus dan memenuhi keperluan khas pelajar-pelajar. Untuk kajian akan datang, cadangan kami adalah hubungan gaya kepimpinan pengetua atau guru besar dan motivasi guru dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah. Dan kajian yang seterusnya adalah kajian tinjauan aspek pengetahuan dan kemahiran pentadbir dalam mengurus dan memenuhi keperluan pelajar khas. Isu yang telah sedia ada yang diberi penekanan bagi infrastruktur sekolah tidak mesra MBK adalah yang pertama, tiada perubahan ataupun penyesuaian fizikal yang dilakukan oleh pihak yang terlibat terhadap sumber bantuan pembelajaran untuk MBK di dalam kelas. Kedua, keadaan bilik darjah yang tidak sesuai bagi MBK akan menyebabkan pergerakan serta penlibatan mereka dalam aktiviti agak terbatas dan ini juga mereka tidak akan selamat dan kurang selesa. Ketiga, masalah peralatan juga timbul apabila terdapat kekurangan alat bantu mengajar yang berkesesuaian dan memenuhi keperluan PDP MBK di kelas PPI. Oleh yang demikian, dengan cadangan yang telah diwar-warkan, pertama, guru memastikan susun atur kemudahan dalam kelas sesuai dengan keadaan MBK dan tidak mengancam keselamatan MBK itu sendiri. Kedua, mereka juga boleh mendapatkan bantuan daripada agensi-agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan seperti Yayasan Kiwanis, Sindrom Down dan Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Untuk kajian yang akan datang, dapat juga mengkaji susun atur yang sesuai yang digunakan dalam kelas PPI bagi memaksimumkan penggunaan ruang dalam darjah. Kedua, kajian mengenai sejauh mana peranan NGO dalam membantu MBK tersebut. Sekian dari saya serahkan kepada rakan saya, Firdaus Karim. Terima kasih kepada Ami Fahmi. Saya Firdaus akan melanjutkan kepada slide yang seterusnya iaitu peranan. Peranan yang dimainkan iaitu bagi memastikan keberkesanan cadangan. Semua pihak mempunyai peranan tersendiri. Yang pertama, peranan sekolah. Menurut pendapat Kamaliah dan Wan Amiman pada tahun 2010, pihak pentadbir perlu peka memahami konsep sebenar program pendidikan inklusif supaya matlamat sebenar tercapai. Peranan guru. Sifat seorang guru dalam pelaksanaan inklusif adalah sedaya upaya menyediakan perkhidmatan terbaik tanpa ada pilih kasih antara pelajar. Peranan murid tipikal. Persekitaran dan peranan rakan-rakan di kelas inklusif penting terutama pada peringkat awal MBK ditempatkan di kelas inklusif. Peranan ibu bapa. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecemerlangan MBK adalah peranan ibu bapa.
Peranan agensi luar. Kerjasama agensi luar dengan pihak sekolah penting bagi memastikan kejayaan program pendidikan inklusif ini. Contoh agensi yang terlibat iaitu JKM, MFD dan lain-lain. Bagi penutupan, saya akan menyimpulkan atau membuat rumusan iaitu PPI memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi MBK dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimalkan jika diberi peluang yang sama. Menurut pendapat Peraturan Pendidikan Khas pada tahun 2013, PPI dapat memberi peluang kepada MBK untuk menikmati segala peluang dan pembelajaran sebagaimana yang dirasai, dialami dan dinikmati oleh rakan sebaya mereka yang normal dalam bilik darjah di sekolah biasa. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 2. Semoga kita dapat memperolehi manfaat daripadanya.